Kera di hutan disusukan, anak di rumah kebuluran. Senario ini terjadi kepada beberapa pengurus fantasi Game Week lepas. Kerana terlalu memikirkan double Game Week 36, mereka terlepas mata mudah pada Game Week lepas. Pembelian untuk tujuan jangka panjang tidak mendatangkan hasil yang lumayan. Hanya sesalan tiada penghujung yang mereka rasai. Pembelian tepat pada masanya adalah sangat kritikal untuk baki musim ini. Dengan kata itu, mari kita lihat fokus Game Week 36. Marcos Alonso menjadi fokus pertahanan kali ini. Chelsea bakal melayan kunjungan Wolves di Stamford Bridge dan Leeds United di Elland Road minggu ini. Alonso dilihat tidak mempunyai saingan sengit di bahagian pertahanan sayap kiri The Blues. Kedudukan Alonso di dalam kesebelasan utama dilihat agak terjamin kerana kurangnya saingan pada posisi tersebut. Namun, adakah ianya indah kabar dari rupa? Head to head pertahanan berpotensi. Alonso telah menjaringkan 3 gol, merekodkan 5 umpanan gol dan mencatatkan 8 kali rekod tanpa bolos. Berbanding pertahanan berpotensi game week ini, stats Alonso dilihat agak mengujakan. Alonso telah menjaringkan 3 gol dan hanya Aymeric Laporte sahaja yang dapat menyamai rekod beliau. Namun, apa yang menjadi persoalan? Adakah Alonso akan bermain kedua-dua perlawanan double game week mereka menjelang perlawanan akhir Piala FA? Wilfried Zaha menjadi fokus perancang kali ini. Palace bakal menanti kunjungan Watford di laman sendiri minggu ini. Zaha hanya bermain single game week. Zaha juga disangka kebal rotasi di bawah kendalian Patrick Vieira, tetapi tidak game week lepas. Zaha bermula dari bangku simpanan. Namun, penampilan super sub beliau telah memberikan Palace kemenangan tipis ke atas The Saints dengan jaringan minit-minit akhir. Adakah mata Zaha boleh mengatasi pemain double game week minggu ini? Head to head perancang berpotensi. Zaha telah merekodkan rating penglibatan gol 0.76. Zaha juga telah mencatatkan rating 3.76 percubaan ke arah gol, 2.69 dari segi XG dan 0.52 dari segi XA dalam 5 perlawanan terkini. Gabriel Jesus menjadi fokus penyerang kali ini. Walaupun menjaringkan hanya 1 gol game week lepas, ianya dianggap berbaloi bagi pemain pada harga beliau. Bermain menentang Newcastle di Etihad dan Wolves di laman lawan sangat penting bagi City untuk memburu kejuaraan Liga. Jesus dilihat telah menjadi kesebelasan utama City pada 2 perlawanan terkini. Namun, adakah ini akan terus berkekalan? Adakah anda berani mempertaruhkan nasib pasukan anda pada Pep Roulette? Head to head penyerang berpotensi. Jesus telah menjaringkan 8 gol, membuat 8 umpanan gol dan mengumpul 16 mata bonus. Jesus juga telah merekodkan rating 4.88 percubaan ke arah gol secara purata dalam 5 perlawanan terkini. Berbanding penyerang berpotensi game week ini, hanya Harry Kane yang dapat mengatasi rekod umpanan gol beliau dengan 10 kali. Calon kapten pilihan. Mohamed Salah menjadi calon kapten pilihan kali ini. Salah dilihat kurang cemerlang untuk beberapa game week lepas. Heung-min Son telah mengatasi mata beliau dalam tempoh tersebut. Salah bakal berhadapan Spurs di Anfield dan Aston Villa di Villa Park pada perlawanan kedua. Diingatkan, Salah tidak lagi berpuasa. Berkemungkinan tinggi, Salah bakal mendapat prestasi terbaiknya semula game week ini. Hanya risikonya, Salah berkemungkinan bakal direhatkan pada perlawanan kedua sebelum perlawanan akhir Piala FA. Kevin De Bruyne menjadi calon kapten pilihan seterusnya. Setelah direhatkan dalam perlawanan game week lepas, dinasihatkan supaya kekal bersama beliau game week ini. De Bruyne telah menjaringkan 2 gol dan merekodkan 3 umpanan gol dalam 5 perlawanan terkini. Menentang Newcastle di Etihad dan Wolves di laman lawan, adakah KDB pilihan anda? Bukayo Saka menjadi calon kapten pilihan yang terakhir. Saka telah dibuktikan secara stats lebih terlibat dengan gol-gol yang dibuat oleh The Gunners. Double game week menentang Leeds United di Emirates dan Spurs di laman lawan dikatakan agak seimbang. Namun, perlawanan menentang Leeds United lah yang membuatkan Saka menjadi tumpuan.
Ditugaskan sebagai penyudah sepakan penalti dan pengambil sepakan sudut Arsenal, peluang untuk membawa mata serangan sangat cerah. Anda berminat? Calon Kapten Pembeza. Joao Cancelo menjadi calon Kapten Pembeza kali ini. Dari segi stats, Cancelo dilihat sangat meyakinkan. Cancelo adalah antara pertahanan EPL yang kerap membuat percubaan ke arah gol. Namun, Cancelo mula menjadi magnet kepada kad kuning bermula beberapa game week lepas. Ini mungkin mengurangkan mata bonus yang bakal dimiliki oleh beliau. Menentang Newcastle dan Wolves double game week ini, adakah Cancelo pilihan kapten anda? Heung-min Son menjadi calon kapten Pembeza seterusnya. Setelah cemerlang game week lepas, Son dijangka bakal dikekalkan dalam kebanyakan pasukan FPL minggu ini. Sebelum game week lepas, Son adalah antara kambing hitam yang bakal menjadi korban kebanyakan pengurus fantasi bagi mendapatkan aset Manchester City. Double game week Spurs dilihat agak sukar, iaitu menentang Liverpool dan Arsenal. Namun perlawanan derby menentang Arsenal lah yang dijangka menjadi lubuk mata kepada Son minggu ini. Riyad Mahrez menjadi calon kapten Pembeza yang terakhir. Mahrez telah menjaringkan 3 gol dalam 5 perlawanan terkini. Pemain kebangsaan Algeria ini bakal menentang Newcastle dan Wolves minggu ini. Selepas menentang Real Madrid pada pertengahan minggu, Manchester City hanya tinggal perlawanan Liga untuk dilengkapkan. Adakah Pep bakal menurunkan kesebelasan utamanya untuk baki perlawanan musim ini? Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.